بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan majlis kita pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, dengan doa kita subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Alhamdulillah pada hari ini kita meneruskan pengajian kita daripada halaman 86 bersama dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ceria Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Ya, meneruskan semalam kita sudah berbincang panjang berkaitan dengan bagaimana kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada penyakit dalam hati, yang kita doakan kita bukanlah orang begitu ya. Dan selepas ini kita akan melihat dalam halaman 86. Jadi pada tuan-tuan yang berada di rumah, jom kita kongsikan, share di talian di Facebook masing-masing untuk sama-sama kita berkongsi dan bersedia untuk Allah membongkar lagi lebih banyak lagi rahsia tentang hidayah, dan kita ingin memahami tentang apakah realiti tentang kehidupan. Bagaimana cabaran-cabaran pada zaman Nabi itu bukan sekadar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga untuk kita agar kita dapat mengambil pelajaran untuk kita dipimpin oleh Al-Quran pada setiap masa, memimpin keluarga kita, memimpin masyarakat kita dengan panduan surah An-Nisa Ustaz ya. Jadi Ustaz, kita mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Mari kita mulakan pertemuan kita seperti biasa dengan kita baca sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Jika semalam saya baca mengikut bacaan Syekh Bandar Abdul Aziz Balilah, tapi tak adalah jadi sepenuhnya Ustaz, sikit-sikitlah. Baik. Tak apalah Ustaz. Boleh. Nanti sampai sana baru kita dengar yang olive. Yang full ya, yang penuh insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini saya nak cuba baca surah Al-Fatihah dengan bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Insya-Allah. Cuba Ustaz, cuba insya-Allah. Jom sahabat-sahabat semua. Setakat ni saya dengar banyak pesan Ustaz. Subhanallah. Dengar ajalah ya. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bacaan daripada surah Al-Fatihah tadi Ustaz ya, untuk memulakan pengajian kita pada hari ini, memberi semangat kepada kita bahawa kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari, dan kita mohon itu bukan sekadar untuk kita. Ihdina itu maksudnya tunjukkanlah kami, walaupun kita sembahyang seorang-seorang, kita sembahyang berseorangan, tetapi kita masih lagi memohon tunjukkanlah kami kepada siapa? Kepada diri saya, kepada diri ahli keluarga saya, kepada jiran-jiran saya, keluarga, masyarakat, kepada orang-orang yang ingin kembali pada jalan yang lurus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah semangat yang kita ingin sampaikan, yang ingin kita ulang-ulang pada setiap hari Ustaz ya. Bila kita ulang ihdinas siratal mustaqim, kita mohon Allah agar pimpin kita dan jauhkan daripada menjadi musuh kepada agama ini. Dan ini yang Allah maklumkan dalam halaman 86. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsis bagi hari ini. Pada halaman 86 bermula ayat 45 hingga 46, Allah tahu sikap dan perilaku kaum Yahudi, dan Allah membongkar perkara ini. Lebih daripada itu, pada ayat 47 perintah Allah kepada ahli kitab supaya beriman kepada Al-Quran dan ancaman laknat kepada mereka jika mereka ini tidak beriman, malah menukar-nukar istilah-istilah, menukar-nukar perkataan untuk derhaka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambung pada ayat 48, apakah kandungan ayat 48? Dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Allah maklumkan kepada kita sebagai panduan dan contoh lain perbuatan ahli kitab, dan balasannya pada ayat 49 hingga ayat 51. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu bacaan kita daripada ayat 45 hingga 47 untuk kita sedar bersama realiti yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk maklumat kita pada tahun ini, pada tahun-tahun yang mendatang, panduan daripada Ilahi. Mari sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kita menyambung pengajian semalam Ustaz. Banyak kita bicara semalam, dan alhamdulillah hari ini masih lagi berkesempatan untuk kita meneruskan muka surat 86. 86 dah Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Syukur kepada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya sudah bersama dengan My Quran Time, bersama dengan Al-Quran, dah daripada ayat muka surat yang pertama sehinggalah hari ini muka surat ke-86. Perjalanan kita insya-Allah sampai muka surat 604. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala permudahkan. Amin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan semangat kita Ustaz. Dan saya pun ada terima WhatsApp ya daripada Kedah Ustaz ya. Oh, masya-Allah. Daripada Kedah. Daripada Kedah lah. Oh, Kedah. Tu dia. Jadi abang orang Kedah semua. Apa khabar ya? Mudah-mudahan Ustaz Allah kurniakan perlindungan dan terus mengangkat wabak di negeri Kedah dan negeri di Malaysia lah dan seluruh dunia. Rosmi Said Rosmi daripada Tikam Batu, Sungai Petani Kedah. Kampung Cek. Jadi kata beliau ya, penonton setia My Quran Time, selama ni dah baca Quran 60 tahun tapi tak faham kandungannya ya. Jadi mohon Ustaz doakan agar saya dapat bertadabur sampai habis. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama, tuan-tuan pun doakan sama-sama kita bersama Ustaz ya. Pasal perjalanannya baru 1/6, tak sampai lagi 1/6 ya. Tapi kita teruskan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Moga-moga Allah terima ya, mengkabulkan segala amalan kita yang sedikit ini. Moga-moga inilah juga yang menjadi amal soleh solehah kepada kita semua. Doakan sambil kita buat baik, jangan lupa doa kepada ibu ayah kita agar ibu ayah kita kadang-kadang pahalanya begini Ustaz ya, tapi bila anaknya baca Quran tambah, ini lebih kurang KWSP bagi seorang ibu ayah bila si anak itu soleh-solehah mendoakannya. Jadi biasa kita kalau duit yang kita kerja kita simpan, hujung bulan hujung lepas pencen tu baru kita dapat kan. Kalau yang ada KWSP lah, yang tak ada tu tak ada lah kan. Tapi kalau ibu ayah ada anak yang soleh-solehah yang beliau didik ya, bila mereka doakannya top up lagi, masuk lagi dalam akaun. Dan ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama banyakkan setiap kali buat baik ya, kita cepat-cepat banyakkan doa kepada ibu ayah kita, insya-Allah Allah terima insya-Allah. Masya-Allah saya waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang sentiasa mendoakan ibu dan ayah kita, walaupun ibu dan ayah kita telah pergi, tetapi antara perkara yang masih berterusan pergantungan ataupun berterusan amalan dia iaitulah doa daripada anak yang soleh. Tadi Ustaz sebut kan, kita dalam keadaan macam ni, suasana Al-Quran ini, kita doa
ibu dan ayah kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi mari kita sama-sama baca ayat ke-45 sehingga ayat ke-47 Ustaz. Betul. Dan kita perhatikan lagi sekali di muka surat ke-86 ini, setiap penghujung ayat itu semua baris dua di atas Ustaz. Semua baris dua di atas menunjukkan kepada kita mad iwad, iaitu kita berhenti dengan kadar dua harakat panjang dia. Okey. Kita nak cuba baca dengan bacaan tarannum jiharkah mungkin insya-Allah yang permulaan ini. Bukan jirkah, jaharkah. Ataupun jiharkah. Jom kita sama-sama baca buaya sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Samizi membacakan ayat daripada nombor 45 hingga 47 yang bermula dengan dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu, cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Ini adalah sambungan daripada ayat semalam 44. Kita berbincang tentang alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitab, orang yang diberikan sebahagian daripada kitab, sebahagian lagi itu pada al-Quran, tetapi mereka tidak menghargai kepada al-Quran, malah yashtaruna ad-dalalah, mereka memilih untuk kesesatan, wa yuriduna an tadillus sabil, dan mereka memilih untuk menyesatkan. Itu adalah siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang menerima Taurat. Memang jelas orang Bani Israel menerima Taurat. Taurat itu sebahagian daripada kitab. Maksudnya kita menerima semua. Taurat, Injil, Zabur, Quran, kita terima semuanya. Tetapi bagi orang Bani Israel ini, mereka menerima sebahagiannya ditolak, iaitu Quran. Dan
dalam ayat 45 Allah menyatakan dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu, ya. Allah lebih mengetahui tentang siapa, tentang musuh ini yang digelar Bani Israel ataupun Yahudi ini, yang masih ada lagi. Dan kalau dalam tafsir juz ke-5 Hamka ini menceritakan lagi tentang apa, tentang butiran Hamka memberi komentar sejarah Yahudi ini, ya. Kalau contoh pada zaman Hitler di Jerman itu, orang-orang Yahudi ini dipandang amat hina. Dia amat hina, dimasukkan ke dalam bilik yang bergas dan dibunuh begitu sahaja. Jadi maksudnya ialah apa? Bagi penduduk di dunia, mereka tahu bahawa orang-orang bukan Yahudi secara keseluruhan, tapi yang bermusuh dengan Islam ini, dia bukan buat perangai dengan orang Islam saja, dia buat perangai dengan semua orang, ya. Dan dalam hal itu Allah mengetahui musuh ini agar kita sebagai umat Islam wa kafa billahi waliya, ya, cukuplah Allah ini sebagai kawan, sebagai pelindung, wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai pemberi pertolongan yang besar. Nasira itu daripada perkataan nasrun, iaitu pertolongan yang besar ketika kita tengah dalam keadaan down. Jangan harapkan pada musuh, ya, pasal kalau tidak kita rasakan bahawa kita perlukan bantuan ekonomi, bantuan sosial, bantuan politik, pendidikan dan sebagainya. Memang musuh ini kalau dilihat pada sejarahnya, mereka buat macam-macam, ya. Dan kalau katakan di Turki itu, orang-orang Yahudi dia berbaik-baik dengan Inggeris. Bila Inggeris kalahkan Turki, kemudian mereka minta balik negara di Palestin itu, mereka kata ini negara Yahudi apa sebagainya, dan orang-orang Inggeris pun bagi je peluang pada mereka. Pasal apa? Pasal dua, apa istilahnya, melontar satu batu untuk dua burung. Lebih kurang gitulah katanya. Sebenarnya orang Inggeris ini dia nak ketepikan orang Islam, tapi dalam masa yang sama dia nak ketepikan orang-orang Yahudi ini sendiri. Bagi je lah kan. Yang penting ialah orang Yahudi ini settle di sana, selesai, dan orang-orang Inggeris ni boleh buat apa yang mereka suka. Jadi di sini pada ayat 45 ini Allah memberi penekanan kepada saya, pada tuan-tuan sekalian, bahawa ambillah Allah sebagai wali, bukannya orang-orang ataupun musuh-musuh Allah, ya. Wali itu maksudnya yang melindung, yang akan kita percaya pertolongan pada setiap masa. Malah diterangkan lagi pada ayat 46, man minal ladzina hadu, maksudnya sebahagian daripada orang-orang Yahudi itu, apa yang mereka buat, yuharrifunal kalima am mawadhihi, ya, iaitu yuharrif ini daripada perkataan harfun, huruf, jadi dia pergi tukar-tukar huruf, ya, tukar-tukar apa yang ada dalam kalimah perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam Taurat daripada tempatnya, dan bercakap sami'na wa asaina, kami dengar dan kami derhaka. Dia cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasma', dan dengarlah, ghaira musma', ya, semoga engkau tidak mendengar. Jadi dia buat macam dengar tapi tak nak dengar, ya, dia cakap saya dengar tapi tak nak, saya derhaka. Dan kemudian mereka cakap satu perkataan yang mereka cuba putar belitkan, maksudnya istilahnya wara'ina layyam bi'alsinatihim, ya. Wara'ina ni maksudnya apa? Cara mereka sebut bukannya wara'ina, dia cakap wara'ina. Dia tambah sikit tapi tak berapa perasan. Apa maksud ra'ina? Penggembala kami. Dia beritahu kepada Nabi, kalau ra'ina itu maksudnya tolong beri perhatian sikit, boleh tak dengar pada kami, kan? Itu ra'ina yang kita baca ni. Tapi bila ra'ina, itu sebabnya mengapa makhraj penting, Ustaz, ya. Subhanallah. Pasal kalau tidak, tolong penggembala kami, dia panggil pada Nabi macam tu. Lebih kurang kalau kita panggil orang tu, mana kuli saya, lebih kurang gitu. Itu adalah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh siapa? Oleh Bani Israel ataupun Yahudi pada zaman Nabi, layyam bi'alsinatihim, iaitu dia cuba putar belitkan, dia suka bermain-main perkataan untuk perli, untuk kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'nam fid din, iaitu celaan pada agama, ya, dia nak mengutuk kepada agama Islam ini. Walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqama walakin la'anahumullah bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Apakah cadangan daripada Allah? Sepatutnya kalau mereka kata kami dengar, kami taat, dengar dan beri perhatian, itu lebih baik. Wa aqwam ini maksudnya dia akan lebih tepat memimpin
jiwa mereka. Ya. Apa maklumat ataupun pelajaran untuk kita dalam hidup kita sekarang ini ialah kita kena jaga percakapan kita, Ustaz, ya. Pasal kalau kita selalu bermain-main perkataan yang tidak tepat, kesannya memberi kesan pada hati. Dan bila main kena pada hati ini, kesannya ialah seseorang itu mungkin akan dilaknat, ya, kemudian dia akan jadi orang yang kufur dan dia punya keimanannya itu akan bermasalah, ya. Itu yang kita belajar daripada ayat 46. Dan ayat 47 itu sebenarnya memperingatkan kepada kita tentang apakah peranan orang yang diberikan kitab. Itu sebabnya nak minta Ustaz kalau boleh baca sekali lagi, Ustaz, 47 ini, pasal ia diberikan pada orang yang dapat Taurat, iaitu Bani Israel, tapi mesej ini untuk kita juga. Ya, betul, Ustaz. Sila, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ulang baca sekarang ni, kita pasak, Ustaz. Kita pasakkan lagi ayat yang ke-47. Menarik maksud dia tu, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Allah mengingatkan kepada orang yang diberi kitab, iaitu Bani Israel. Dalam masa yang sama juga peringatan kepada kita, maksudnya kita perlu mengambil Al-Quran ataupun kitab ini, sumber peraturan ini secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, bukannya ambil sebahagian ataupun tinggalkan sebahagian. Kerana bila ambil sebahagian-sebahagian sahaja, Allah kata Allah boleh meratakan misa wujuha, ya, meratakan wajah mereka dan pusing, ya, pusingkan kepala mereka tu, dan melaknat sebagaimana Allah pernah melaknat kepada ashabas sabt, ya, iaitu orang yang dilaknat kerana dia hari Sabtu tak boleh ambil ikan, tapi dia pergi pusing, ya, hari Jumaat dia kona, ya, hari Jumaat dia tahan dia punya jaring dia, hari Ahad dia ambil hasilnya. Jadi nak ceritanya apa? Bila seseorang itu dia tahu peraturan tapi dia cuba untuk belok ataupun corner, Ustaz, ya, sebenarnya itu juga digelar sebagai orang yang tidak beriman kepada isi kandungan secara keseluruhan kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata wa kana amrullahi maf'ula, perkara itu telah berlaku, telah ditetapkan. Jadi maksudnya apa? Zaman sekarang kelebihan umat Nabi Muhammad, kita diberi peluang bertahan ataupun bertangguh dari segi azab tersebut, tapi azab tetap azab, ya. Yang kita doakan agar kita jangan sampai kita ini mengambil sebahagian dan menukar sebahagian ataupun membelakangkan sebahagian daripada isi kandungan Al-Quran. Ini pelajaran yang kita ambil daripada 47. Mari sama-sama kita lihat perkataan untuk kita belajar pada hari ini, iaitu perkataan nasara pada ayat yang ke-45, yang maksudnya pertolongan, bantuan yang besar. 158 kali berulang di dalam Al-Quran. Apakah poin pentingnya dalam hidup kita ini? Kita perlukan pertolongan besar, Ustaz, ya. Kalau kita ketika orang lain semuanya tidak boleh menolong, hanya Allah sahaja yang tempat kita bergantung. Kalau itu yang kita masukkan dalam hati kita, insya-Allah kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran untuk kita, dan dalam masa yang sama, ya, dalam kempen kita sekarang, Ustaz, untuk membantu, ya, bila kita kata saya nak dibantu oleh Allah, kalau boleh kita bantu juga kepada siapa? Prajurit-prajurit kita, ya, tentera-tentera, pejuang-pejuang kita yang lama membantu negara ini. Kita adalah orang yang membantu, bukannya menjadi seteru, bukan menjadi musuh, tapi membantu dengan Yayasan Veteran ATM.
tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor yang tertera. Moga-moga ini adalah bantuan tuan-tuan untuk sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti sebentar, kita berehat, kita kembali untuk menyambung pelajaran halaman 86 My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time, dan hari ini kita berkongsi halaman yang ke-86. Dan banyak kita telah pelajari tadi. Antaranya iaitulah kita kena sami'na wa ata'na, maksudnya kita dengar dan kita kena ikut. Jangan dengar, ikut sebahagian, asaina sebahagian, buang sebahagian. Sebab itu adalah sifat-sifat orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menolak ajaran bagi Nabi SAW dan juga menolak ajaran Rasul-Rasul dan Nabi yang terdahulu. Dan insya-Allah sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, ayuh kita sama-sama bersahabat. Kita bergabung di platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran, My Hashtag Quran Time, dan juga kita ada kita ada My Hashtag Quran Time, YouTube kita, Telegram dan juga Twitter kita dalam akaun yang sama, My Hashtag Quran Time Official, dan juga Instagram My Quran Time Official. Boleh juga follow dekat situ. Kalau macam dekat Instagram tu kan Ustaz, memang akan dimasukkan setiap episod yang telah berjalan sehingga hari ini. Contohnya hari ini kita dah berada di muka surat 86. Nanti selepas habis siaran kita ini akan diuploadkan, akan dimasukkan dekat Instagram tu ulangan ataupun siaran penuh yang telah kita pelajari saat ini. Jadi baguslah kalau dapat bergabung juga di Instagram, boleh semak balik dekat situ insya-Allah. Dan seperti biasa kita ingin menyambung lagi pengajian tajwid kita. Semalam kita dah sebut beberapa kelebihan, dan hari ini kita nak sambung lagi kelebihan mengetahui ataupun mempelajari sifat huruf. Apakah kelebihannya? Iaitulah kita nak menyambung hari ini kelebihan-kelebihan sifat huruf. Antaranya iaitulah sebagai pelengkap kepada makhraj, kerana ianya memerlukan antara satu dengan yang lain. Menjadi pelengkaplah, kita nak tahu sifat dia, huruf tempat huruf kita dah tahu, kita nak tahu pula sifat dia. Membantu melancarkan sebutan huruf dengan sempurna. Betul? Kadang-kadang huruf sad contohnya kita dah tahu tempat keluar, tapi bila kita dapat tahu pula sifat dia, maka dia akan memberikan lagi penekanan ataupun ketepatan kita menyebut huruf tersebut. Dan yang ketiga, membantu memperkemaskan ketepatan sebutan huruf. Dia akan memperkemaskan lagi ataupun memberi ketepatan dalam sebutan huruf yang kita ingin sebut. Contohnya huruf fa, huruf shin, sha, ada sifat dia apa dia, sha. Huruf ta contohnya ketika waqaf, ada sifat apa, ketika kita matikan huruf dia, ada apa, ada berbunyi ke, ada hamas ke, berhampuran ke dan sebagainya. Itu antara kepentingan mengetahui sifat-sifat huruf. Antaranya tadi Ustaz, kalau saya boleh kongsikan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya baca tadi pada ayat yang ke-47, kita baca kama la'anna ashabas sabt. Tengok tu, kalau kita tak hati-hati, dia boleh jadi kita baca ashabas sabt, ba hilang, ta hilang. Ataupun ada ba saja ashabas sabt, ta hilang juga. Marah ta. Berhenti kat rumah ai, tak sebut pun nama ai. Contohlah kan. Jadi kena hati-hati. Dia panggil kat situ ijma' harfani sakinain, bertemu atau berkumpul dua huruf yang sukun, yang mati. Ba sukun, ta pun kita matikan dia dengan sebab nak waqaf. Jadi semua kena bunyi. Ashabas sabt. Ba qalqalah dengan huruf ta. Bat kan. Jadi kena hati-hati kat situ. Itulah pentingnya kita mempelajari ataupun mengetahui sifat huruf. Mudah-mudahan kita akan dalami lagi dalam episod-episod akan datang insya-Allah. Kita akan pergi detail lagi Ustaz insya-Allah. Setiap huruf itu apakah sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya. Baik, jadi itu pelajaran kita pada hari ini untuk kita sama-sama membaiki, memahami Ustaz ya, kefahaman secara umum tentang sifat-sifat dan
penting Ustaz ya, agar kita pun apabila membaca kita nanti akan bertemu dengan istilah bil jibt contohnya kan. Jadi kena ba tu dekat mana nak keluar, ta kat mana nak keluar. Dan itu sebabnya kita dah mendalami sebahagian dan kita ingin menyambung bersama dengan tuan-tuan di rumah pada halaman 86, iaitu kalau pada ayat 47 itu bercerita tentang komentar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan kepada utul kitab, orang yang diberikan kitab, ya, termasuklah juga kita, bahawa jangan jadi seperti ashabus sabt, ya, iaitu orang-orang yang melanggar ketentuan pada hari Sabtu, ya, wa kana amrullahi maf'ula. Allah memang confirm ada ketentuan, kalau derhaka begini, kalau taat begini, ya. Cuma kalau zaman sekarang ini, kalau kita masih lagi mungkin degil ke, ya, tidak taat, solat lambat, kemudian kita masih lagi dapat macam-macam, itu sebenarnya adalah warning daripada Allah, ya, bahawa jangan sampai jangan sampai terpusing kepala, ya, terpusing kepala kalau kat dunia ini satu, ya, tapi kalau di akhirat nanti, subhanallah Ustaz, ya, itu adalah satu perkara yang amat menghinakan. Dan Allah mengingatkan apa sebab orang sanggup buat perkara ini di kalangan orang Yahudi, dan juga apa sebab orang buat disebab walaupun sudah diberikan kitab. Mari sama-sama kita melihat pada ayat 48 hingga ayat 51 insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita sambung Ustaz, ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-51. Dan ayat yang kita nak bacakan ini antaranya ada panjang-panjang juga ayat dia, dan juga dia ada mat-mat yang agak mencabar juga, so kita kena hati-hatilah kat situ. Pernafasan kita macam mana, cara kita nak baca, kita tarik nafas dulu, kita buat persediaan. Ayat ni panjang ni, kat mana saya nak berhenti contohnya. Dan antaranya juga kalau ada Al-Quran yang memberi panduan dari segi waqaf dan juga ibtidak. Contoh macam Quran yang saya gunakan ini, Al-Quran Amazing ini, saya kira Ustaz Fazrul pun guna Quran ni, dan memang kita, kalau boleh saya tunjukkan sedikit, memang ada panduan dari segi warna. Ada warna hijau, ada warna merah contohnya. Kalau warna hijau ni kita boleh berhenti kat sini, kemudian kita boleh sambung balik bacaan pada permulaan warna hijau. Dan adapun kalau yang warna merah ni dia beri contoh untuk kita berhenti kat situ dan kita boleh terus bacaan selepas warna merah. Sebab kadang-kadang ada yang bertanya, ada penonton yang bertanya warna hijau tu maksud apa, warna merah tu maksud apa. Jadi itu maksud dia. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-48 sehingga ayat 51. Saya nak cuba baca dengan Taranum Nahwan ataupun Kurdi. Saya cuba Ustaz. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 48 hingga 51 yang dibacakan sebentar tadi menyambung dan menerangkan kepada kita apakah sebab mengapa orang-orang Yahudi ini sanggup menjadi musuh kepada orang-orang beriman, dan mereka ini menukar kalimah-kalimah daripada Taurat itu an mawadi'ihi, daripada tempat-tempatnya, dan sanggup untuk menyatakan sami'na wa asaina. Dia dengar tetapi dia tidak taat, derhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah sebabnya? Sebabnya ialah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, iaitu Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Dalam tafsir Hamka ini beliau menyatakan bahawa mengapa seseorang itu berbuat sesuatu kesilapan yang besar-besar ini adalah kerana dia merasakan bahawa Allah tak nampak dia. Hadis Nabi menyatakan tidaklah mencuri seorang pencuri melainkan kerana dia musyrik, tidaklah berzina seorang penzina melainkan kerana dia musyrik. Dan Syekh Hamka ini menyatakan mengapa pencuri mencuri kerana musyrik, ialah kerana ingatannya tidak lagi satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu dia menduakan Allah, dia merasakan bahawa Allah mungkin tidak nampak, ataupun Allah kalau nak denda pun denda Allah ni kecil, tak apa kot kalau Allah denda saya. Perkara-perkara inilah yang menyebabkan seseorang berbuat dosa. Tetapi Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampunkan selain daripada itu mengikut apa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar, ithman azima. Bila bercakap tentang ithman azima, ini adalah perkara yang besar saja, satu kezaliman yang besar, satu dosa yang besar. Dan ini yang menyebabkan kita akan rasa amat pelik, terkejut macam mana Yahudi boleh bunuh orang, boleh bunuh Nabi. Sebenarnya dengan Tuhan pun dia boleh buat selamba je, apatah lagi kepada sesama makhluk. Jadi itu sebabnya syirik ini satu perkara yang kita kena jaga-jaga. Hamka menyatakan ada yang syirik khafi ataupun jali, yang jelas ataupun khafi ini yang tidak jelas. Kita kena jaga dua-dua. Dan salah satu syirik yang khafi itu iaitu apabila ada riak dalam kehidupan kita. Bila kita rasakan bahawa kita buat ini untuk menampakkan pada orang lain, kita suka dipuji. Kalau orang kutuk kita pada perkara yang kecil-kecil, kita sampai 3 minggu tak makan nasi, Ustaz, tapi makan KFC okey lagi, ataupun makan makanan lain kan. Jadi nak ceritanya apa? Kerana tertekan sesuatu, tetap kerana dia nakkan kebaikan ataupun pujian kepada diri. Itu perkara yang kita kena jaga-jaga. Dan Allah menyatakan pada ayat 49, ini kesan tambahan. Kalau seseorang itu terlibat dengan syirik, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, apakah kamu tidak memerhatikan orang yang menganggap dirinya suci seperti orang Yahudi dan Nasrani? Orang Nasrani, orang Kristian cakap kami buatlah apa sahaja pun, asalkan beriman kepada Jesus Christ akan masuk syurga. Pasal dia rasakan bahawa Isa itu Jesus sebagai savior, sebagai penyelamat. Ataupun orang Yahudi dalam ayat-ayat lain menceritakan dia kalau masuk neraka pun 2-3 hari, lepas tu nanti masuk syurga juga. Dan sebenarnya kefahaman ini Ustaz, sebenarnya ada juga dalam orang Islam. Dia tak sembahyang, dia tak buat itu, tak buat ini, dia pergilah buat apa saja asalkan atas kad pengenalannya ada Islam. Dia kata alah sikit-sikit je nanti masuk syurga juga. Dia ingat panas macam masuk sauna ke apa? Sekejap sekejap saja. Jadi kefahaman ini maksudnya yuzakku anfusahum. Dia membersihkan, menyucikan rasa bahawa kita the chosen one. Kita adalah umat pilihan, tetapi sebenarnya kita terpilih kerana kita menjalankan tanggungjawab. Macamlah kalau dalam surah An-Nisa ini, ar-rijal qawwamun 'alan nisa, rijal itu terpilih hanya bila dia melaksanakan tugasnya, salah satunya memberi nafkah. Kalau dia tidak melaksanakan tugas itu, dia tidak layak digelar sebagai ar-rijal, ataupun an-nisa pun sama juga, pasangan isteri. Apabila dia bersifat qanitat, hafizat, bila buat itu barulah dia dijaga haknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di sini Allah mengingatkan pada ayat 49, balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila.
Allah lah yang menyucikan. Ya, menyucikan maksudnya yang nak beritahu okey ini masuk syurga, ini akan berada di syurga paling tinggi. Biarkan Allah. Jangan kita pula yang claim, kita pula yang tuntut. We are the chosen one. Itu bukan sifat yang dipuji. Allah menyatakan wala yuzlamuna fatila. Ya, Allah tidak menzalimi walaupun kalau kurma Ustaz ya. Fatila ini kalau kurma dia ada dia punya macam bulu-bulu dekat dia punya biji tu, itu namanya fatila. Fatil. Ya, jadi walau kecil begitu pun Allah tidak akan zalim kepada kita. Jadi ceritanya apa? Ceritanya kalau buat baik Allah akan balas, tetapi kalau kita tak buat apa-apa, kemudian kita rasa saya nak syurga seluas langit dan bumi pasal kad pengenalan saya Islam, mak saya Islam, ayah saya Islam, mungkin salam je lah kan. Perkara itu perkara yang perlu diberi perhatian agar tidak tersilap konsep itu dalam kehidupan. Ayat 50 ini satu lagi perkara yang Allah suruh kita perhatikan, ya. Mari kita sama-sama Ustaz untuk kita baca ayat 50 ini. Kerana ayat 50 ini sudah tentunya ada kaitan dengan satu kesilapan besar syirik yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, tetapi ia juga sampai zaman sekarang. Betul, Ustaz. Ada, masih ada lagi, ya. Tapi kita baca dulu ayat 50, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebut syirik Ustaz, tadi syirik khafi, syirik jali Ustaz. Betul-betul syirik khafi yang kadang-kadang memang dekat ataupun memang berlaku dalam masyarakat kita, bergantung hati sesuatu kepada selain daripada Allah. Betul. Contohnya sembuh daripada sakit, Allah ubat ni. Ubat inilah, kerana ubat inilah Mujuk. yang maknanya Ada mujuk Ustaz ni. Ubat ni bukan penggantungan kepada Allah SWT, tapi bergantung pada ubat ataupun berjayanya seseorang pengarah syarikat sebagainya. Dalam syarikat berjaya ini, kita berjaya ni kerana kekuatan kita, kerana usaha kita, kerana kebijakan kita, kepandaian kita dan staf-staf kita semua. Tidak ada sedikit pun penggantungan pada Allah SWT. Jadi benda itu nampak macam kecil, tapi itulah syirik khafi, tapi bahaya bahaya. Jadi perlu dia kita khafi ataupun jali, dua-duanya syirik. Subhanallah. Yang kita kena jaga-jaga. Betul, pasal khawatir tadi Allah cakap Allah tak ampunkan. Ya, yang satu lagi yang takut Ustaz, yang ada yang Ustaz sebut tadi, ada ujub, ada riak. Ada ujub contohnya bangun solat malam kan. Oh ya. Bagus juga aku ni, mudah mana kenapa susah sangat orang lain nak bangun? Aku Allahu akbar Ustaz. Cara cakap tu Ustaz ya melambangkan ujub. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Kerana apa? Kerana kita takut sia-sia sahaja. Betul. Penat kita bangun malam itu, sujud kita sebagainya, habis ya. Baik. Jadi kita baca ayat yang ke-50 Ustaz ya. Ya. Baik, kita sama-sama baca ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم. Perhatikanlah betapa mereka mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Allah suruh kita unzur tadi tara, kerana unzur ini maksudnya kena perhatikan betul-betul ya, bagaimana mereka menipu ataupun membuat dongeng, khabar-khabar yang diada-adakan Allah ke atas Allah, al-kadhib ya, sebagai satu penipuan, wa kafa bihi ithman mubina, dan cukuplah dengannya menjadi dosa yang amat-amat jelas nyata kerana mereka menipu kepada Allah. Apa yang mereka buat? Salah satunya Ustaz ya, mereka ini menyatakan bahawa Allah ada anak. Itu kalau dalam Nasrani lah ya. Kalau orang Yahudi itu maksudnya tadi yang kita kalau masuk neraka pun berapa hari je, lepas tu kita akan Jadi perkara-perkara tersebut adalah kefahaman ataupun perkara yang menyelinap juga masuk ke dalam umat Islam yang kita kena jaga elok-elok ya. Jangan kita kata lahir Islam kita dah selamat ya. Kita kena doa banyak-banyak perkara ini, ataupun kita rasa macam saya tak baca Quran, saya tak faham, tak apa, yang penting saya buat baik. Macam mana dia tahu buat baik kalau katakan isi Quran itu sendiri tidak diberi perhatian? Ini pernah berlaku pada orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, di mana mereka ambil sebahagian lain itu mereka tak ambil. Ya, tak ambil tu pasal apa? Pasal mereka pun tak faham apa yang mereka ada dalam Taurat mereka itu sendiri. Jadi dalam ayat yang ke-51 Allah mengingatkan lagi ya, banyak perkataan alam tara di ayat 51 ini, ilal ladina utu nasiban minal kitab, sekali lagi yang diberikan kitab, sebahagian daripada kitab iaitu Taurat, yu'minuna bil jibti wat taghut ya.
kesan bila seseorang itu beriman sebahagian saja daripada kitab, dia beriman kepada jibti wa taghut. Dua perkataan ini. Apa maksud jibti? Jibti ini adalah keimanan kepada apa? Kepada perkara-perkara yang tidak benar, ya, tidak benar. Salah satunya apa? Contohnya horoskop. Ini famous lah zaman sekarang Ustaz, ya. Bulan berapa lahir? Lahir bulan Januari nanti jadi pemimpin. Saya selalu je dulu tengok horoskop yang gambar apa ketam lah, gambar apa semua kat surat khabar dulu kan. Tapi rupa-rupanya itu adalah syirik. Subhanallah. Ya, itu adalah jibt, iaitu perkara-perkara yang tidak benar. Ataupun ada orang kata kalau nak bagi anak tu jangan dikacau oleh syaitan, ya, ikatkan tali hitam, tali kat sini, tali, akhirnya anak tu pun jadi macam lain macam, ya. Pasal apa? Pasal kefahaman letak jarum, letak limau nipis, ada kefahaman vudu contohnya, ya. Semua ini adalah kepercayaan jibti. Mengapa orang sanggup buat perkara begini? Kerana mereka faham daripada kitab itu sebahagian saja. Dia baca Quran tu dia ambil sebahagian. Kau tanya surah An-Nisa apa maksudnya, ya, yang harapnya tuan-tuan dengan My Quran Time ini kita faham dan akhirnya kita tahu bahawa yang berkuasa adalah Allah. Ya, pisau ke keris ke ada yang asap-asapkan, hamka menyentuh pasal keris. Pasal kalau tak diasap nanti dia punya tuan punya khadamnya itu akan mengganggu dan menyebabkan kebal saya untuk berjalan di atas air tidak berjalan. Tak, padahal beli je tiket naik kapal berjalan atas air kan, mudah. Tetapi itulah setakat berjalan tidur pun boleh kan, masya-Allah. Dan wat-taghut apa maksudnya adalah sumber-sumber kuasa yang ingin melawan kepada Allah. Maksudnya ialah contoh seperti kalau katakan ada pemimpin yang suruh kata janganlah kita solat contohnya, ya, ataupun janganlah kita kembali pada al-Quran, ya, semua ini digelar sebagai taghut, ya. Allah kata wa yaquluna lil ladzina kafaru, ya, bercakaplah mereka berkata orang-orang yang kafir ini, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, ya, apa yang kamu buat ini jibti wa taghut yang salah ini lebih dapat hidayah daripada mereka yang beriman. Dia sampai tahap begitu, confident level dia claim begitu. Jadi nak ceritanya apa? Bila kita ini beriman, ada orang lain yang confident level dia tinggi juga, kata kita lebih betul daripada orang yang ikut Quran. Ya, syaratnya apa tuan-tuan? Kita ikut Quran, maka insya-Allah betul lah tu kita ikut. Yang masalahnya khuatir kita kata macam kita ikut Quran tapi tak tahu apa isinya. Dan usaha tuan-tuan baca al-Quran ini, moga-moga Allah izinkan terus kita committed. Jom sama-sama kita melihat resolusi bersama sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, resolusi daripada ayat yang ke-45, selalu mohon pada Allah agar lindungi kita daripada musuh. Yang kedua, selalu ambil pelajaran daripada kisah lampau, jangan sampai kita dipalingkan jadi seperti ahli sabt. Dan yang ketiganya, kita elakkan menjadi orang yang selalu kata diri saya ni tak ada dosa, saya ni memang bagus, terbaik. Rupa-rupanya yang paling hancur kerana Allah tidak akan membantu orang yang rasa dirinya sempurna. Mari sama-sama kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami hamba-hambamu yang mana pergantungannya selain daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan daripada kami sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tercela, ujub, riya, takabbur dan sebagainya, ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jadikan hati kami hati yang senantiasa tunduk dan patuh padamu, ya Allah, bi barakatil Qur'anil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi agar kita terus dipimpin dan menjauhi daripada jibti wa taghut. Satu kempen wakaf untuk ummah adalah ruang untuk sama-sama tuan-tuan berada di depan layar, di depan TV masing-masing. Kita menyumbang, kita ingin menyebarkan mushaf Al-Quran agar lebih ramai membaca secara menyeluruh Al-Quran, jauh daripada jibti wa taghut, perkara-perkara yang tak masuk akal, yang masih lagi dipercayai, kerana itu adalah
syirik yang menyebabkan lebih banyak kehancuran berlaku di atas muka bumi ini. Kita bertemu lagi ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi esok insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Bertemu lagi kembali pada hari esok My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.